Assalamualaikum pelajar-pelajar. Semoga pelajar-pelajar sihat walafiat. Kita teruskan lagi kuliah kita, iaitu kita nak tengok pemindahan elektron pada suatu jarak. Pemindahan elektron pada suatu jarak ini sebenarnya kita dah belajar semasa tingkatan 4, iaitu dalam tajuk elektrolisis, iaitu dalam sel kimia. Di mana dalam sel kimia kita fokus kepada elektrod dan radas yang digunakan adalah bika. Tetapi dalam tajuk ini kita guna tube U, dan fokus kita adalah pada larutan yang kita guna. Okey, baiklah pelajar-pelajar, kita tengok sel yang pertama. Okey, pemindahan elektron yang pada suatu jarak bagi sel yang pertama. Apa yang kita gunakan kat sini? Okey, kita gunakan kat sini iaitu yang pertama kita ada larutan. So tengok kita ada larutan. Okey, larutan ferrum 2 sulfat kita masukkan ke dalam bahu kiri tiub U, dan lautan kalium manganat 7 berasid kita masukkan dalam tiub kanan, okey, dalam bahu kanan tiub U, dan kita gunakan kat sini sebagai sebagai titian garam. Kita guna apa dekat sini? Kita guna asid sulfurik. Okey, kita guna asid sulfurik. Asid sulfurik. Okey. Jadi bila apa yang kita perlu, kita dah belajar pada kuliah ke-8 hari tu, apa yang perlu kita tahu kat sini. Okey, bila kita masukkan lautan ferrum 2 sulfat di bahu kiri tiub U yang di dalamnya ada asid sulfurik, kemudian di bahu kanan kita masukkan lautan kalium manganat 7 berasid secara serentak, kemudian kita celupkan elektrod karbon, okey, satu di sebelah ferrum 2 sulfat dan satu lagi di bawah di sebelah lautan kalium manganat 7, dan kita sambung kepada galvanometer. So apa yang kita nampak kat sini, jarum galvanometer terpesong. Jarum galvanometer terpesong ke arah sini. Okey, maknanya elektron telah mengalir daripada lautan ferrum 2 sulfat ke lautan kalium manganat 7 melalui litar luar. So apa yang berlaku kat sini sama seperti kita belajar dalam kuliah 8, iaitu ferrum 2 selepas tindak balas dia akan jadi ferrum 3 di mana dia lepaskan elektron. Bila ferrum 2 lepaskan elektron, maka ferrum 2, elektrod karbon di sebelah ferrum 2 akan menjadi terminal negatif. So akan jadi terminal positif. So elektron tersebut mengalir daripada elektrod di sebelah lautan ferrum 2 sulfat kepada elektrod di lautan kalium manganat 7. Di dalam kalium manganat 7 ni apa yang berlaku kat sini? Ion manganat 7 akan menerima elektron membentuk ion mangan 2. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Ion manganat 7 sudah diturunkan kepada ion mangan 2, dan kita juga dapati warna ungu lautan kalium manganat 7 dinyahwarnakan ataupun menjadi tidak berwarna. Okey, manakala larutan ferrum 2 ni warna dia hijau bertukar menjadi warna perang. Okey, ni prosesnya. So kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua sama juga macam tadi, di mana apa yang kita dapat dekat sini, kita letak air bromin, okey, di sebelah bahu kiri, manakala sebelah bahu kanan kita ada kalium iodida. So apa yang berlaku kat sini sama macam kuliah 8. So Br2 lepas tindak balas akan jadi Br minus. So apa yang berlaku untuk menjadikan ia Br minus? So maknanya dia terima 2 elektron. Dia terima 2. Bila dia terima 2, kita tengok kat sini pula. Ion iodida I minus, lepas tindak balas dia akan jadi apa? I2. So I2 tolak, pergi ke sebelah kanan, jadi tambah elektron. So tak 2. Makna kat sini ion iodida telah melepaskan elektron. Bila dia lepas elektron, dia akan menjadi terminal negatif. Elektrod karbon di sebelah kalium iodida menjadi terminal negatif, manakala elektrod karbon di sebelah air bromin menjadi terminal positif. Elektron yang dilepaskan oleh ion iodida ini akan mengalir melalui litar luar, masuk ke elektrod, pergi ke elektrod di sebelah air bromin, dan air bromin, molekul bromin akan menerima elektron membentuk ion bromida, dan kita akan nampak bila elektron mengalir ke arah sini, so kita akan nampak jarum galvanometer terpesong ke arah kiri. Okey,
Selepas itu, bila kita dah tahu kita dah tahu proses ini, apa yang kita perlu tahu, macam tadi jugalah. So bromine ni dah menerima elektron, so proses apa? Proses penurunan. So proses penurunan, yang ini merupakan proses pengoksidaan. So ada penurunan dan ada pengoksidaan, maka ia merupakan tindak balas redox. Dan bila dia mengalami proses pengoksidaan, ia merupakan ejen pengoksidaan. Okey, ini adalah ejen pengoksidaan. Okey, manakala kalium iodida bila dia mengalami proses pengoksidaan, dia merupakan ejen penurunan. Okey. So setelah kita dah tahu ejen, kita dah tahu proses, so apa yang kita perlu tahu seterusnya? Kita perlu tahu dari segi perubahan warna. So warna air bromine perang, so selepas tindak balas dia akan menjadi tidak berwarna. Okey, warna. Manakala ion iodida ini daripada tidak berwarna, so lepas tindak balas dia akan jadi warnanya perang, bromine. Dan apa yang kita perlu tahu tentang asid sulfurik, kenapa kita guna asid sulfurik? Asid sulfurik ini adalah sebagai medium. Ia hanya apa fungsi dia sama dengan titian garam, dia membenarkan ion-ion mengalir melaluinya serta melengkapkan litar. Okey. Sama dengan titian garam. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kita ada ferum 2. Okey, ferum 2 bila pelajar dah kemah dah kuliah 8 baru ni. So, yang sini cikgu rasa tak ada masalah lah. Ferum 2, apa yang perlu kita tahu tentang ferum 2? Ferum 2 lepas tindak balas akan jadi ferum 3. So, macam mana ferum 2 nak jadi ferum 3? Mana dia akan lepaskan elektron. Okey, bukan 2, lepaskan elektron. So, bila dia lepaskan elektron, maka lepaskan elektron, maka elektron akan mengalir lah melalui elektrod. Okey, elektrod karbon di sebelah ferum 2 sulfat ke elektrod karbon di sebelah kalium kalium dikromat 6 berasid. So, kat sini lepas elektron, dia terminal negatif ni jadi terminal positif. Oleh kerana mengalir daripada kiri ke kanan, maka kita akan dapati jarum galvanometer terpesong ke arah kanan. So, apa yang berlaku kepada kalium dikromat? Yang tak berlaku apa-apa. Sebab apa? Sebab ia sebagai ion penonton. Jadi, yang berlakunya adalah ion dikromat 6. So Cr2O7 2- ni dia akan membentuk apa dia? Dia akan membentuk Cr3 positif. Cikgu buat kat sini akan membentuk Cr3 positif. Okay, kalau kita ingat balik yang cikgu cerita masuk kuliah 8, nak jadikan kalium kromium 3 positif ini, maknanya kita nak balance dia, kita kena tambah H2O. O ada berapa? 7, letak 7 kat depan. Bila 7 kat depan, hidrogen dah jadi 14. So, kita tambah 14H+. That's why dia kena ada acid tu. So, bila kita nak balance, okey, Cr ada 2, tak 2. Maka dari segi elektronnya kat sini tolak 2. Kat sini positif 14. Jadi, sama dengan positif 12. Kat sini 2 darab 3 jadi positif 6. So, positif 12 nak jadi positif 6. Maka dia kena tambah 6 elektron. Okey. Dan seterusnya, pelajar perlu tahu apa? Perlu tahu dari segi proses. Okey, proses. Okey, maknanya kat sini ferum 2 kepada ferum 3, proses apa? Proses pengoksidaan. So, bila dia mengalami proses pengoksidaan, so apa fungsinya? Dia bertindak sebagai ejen penurunan. Kalium dikromat 6 berasid pula. Cuba tengok dia terima elektron. Maka apa proses yang berlaku kepadanya? Proses penurunan. So, bila dia mengalami proses penurunan, maka fungsinya adalah sebagai ejen pengoksidaan. So, seterusnya apa yang perlu pelajar tahu lagi? Perlu pelajar tahu dari segi perubahan warna. Ferum 2 warna apa? Hijau. Ferum 3 warna apa? Perang. Okey, ion kromat 6 warna apa? Warna jingga. Okey. Okey, kemudian kat sini kromat apa tu? Kromium 3 warna apa? Warna
hijau. Okey, jadi bila kita buat eksperimen ini kita akan dapatilah lautan ferrum 2 sulfat di sebelah bawah kiri ni warna hijau akan bertukar kepada warna perang, manakala di sebelah kanan pula kita akan tengok warna hijau jingga lautan kalium di kromat 6 berasid akan bertukar menjadi warna hijau. Okey, cuba tengok yang ni. Okey, pelajar jangan tertipu bila kita dah lama dah tengok tube U, so kita pun tahulah kalau tube U ni mestilah kita tengok pada larutan. So bila pada larutan cuba kita tengok magnesium sulfat, kupron 2 sulfat pernah jumpa ke? Tak pernah kan? Yang kita tengok kat sini, ni cuba tengok. Kalau kita tengok sel-sel sebelum pada ni semua diguna karbon. So jangan tertipu bila diguna elektrod selain pada karbon, so kita pergi kepada sel ini yang akan sama dengan sel kimia yang kita belajar masa tingkatan 4 hari tu. So kita tak fokus kepada larutan, yang kita fokus kepada elektrod. So jangan tertipu. Jadi kat sini kalau cikgu nak cerita, kita pergi kepada sel kimia masa kita belajar tingkatan 4. So bila kita tengok elektrod yang berbeza bila kita celup ke dalam larutan elektrolit, so kita tengok antara magnesium dengan kupron yang mana lebih elektropositif. So magnesium lebih elektropositif. So bila magnesium lebih elektropositif, apa yang berlaku? Magnesium lebih elektropositif, maka atom magnesium akan melepaskan elektron membentuk ion Mg2+. So bila dia lepas elektron, maka elektrod magnesium menjadi terminal negatif, kupron menjadi terminal positif. Elektron akan mengalir melalui elektrod magnesium ke elektrod kupron melalui litar luar. So apa yang berlaku? Kepada elektron mari ke elektrod kupron ni, mari masuk ke dalam kupron 2 sulfat. Apa yang berlaku kepada elektron tersebut? So kita tengok apa ion yang ada di dalam larutan. Dalam larutan kita ada ion Cu2+, ada ion SO42-, ada ion H+, ada ion OH-. So yang nak ke elektron adalah yang positif. Yang positif lah nak plus elektron, yang negatif nak tolak elektron. So dia akan bergerak pergi ke elektrod kupron. So siapa yang dipilih bergantung kepada kedudukan kedua-duanya dalam siri elektrokimia. Ingat lagi tak siri elektrokimia? So cikgu nak tulis kat sini siri elektrokimia. Kita ada apa dia? Ada kalium, kita ada natrium, kita ada kalsium, kita ada magnesium, kita ada aluminium, kita ada zinc, kita ada ferrum, kita ada stannum, kita ada plumbum, kita ada hidrogen, kita ada kupron, kita ada Ag. So daripada sini sama juga yang di bawah itu yang kurang elektropositif. So daripada sini kalau kita tengok antara kupron dengan hidrogen, maka kupron berada di bawah hidrogen. So apa yang berlaku kat sini, yang dipilih untuk dinyahcaskan di sini adalah ion kupron 2. So Cu2+ ini akan terima 2 elektron yang dilepaskan oleh atom magnesium. So hasilnya adalah kupron. So kalau kita nak tengok dari segi aspek redox, so bila magnesium melepaskan elektron, maka ia berlaku kat sini adalah proses pengoksidaan. So bila dia mengalami proses pengoksidaan, ia merupakan ejen penurunan. Maka apa yang berlaku kepada kupron 2? Dia terima elektron. So bila dia terima elektron, proses apa? Penurunan. So bila dia mengalami proses penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Yang ketiga, kita nak tengok dari segi warna. So warna magnesium ni tak ada warna lah kan, dia adalah pepejah. So bila pepejah, bila dia menjadi ion, pemerhatian kita akan kata kepingan Mg menipis. Kupron ni pula warna dia biru kan. Dia dah jadi ion kupron, dia jadi atom kupron, dia terima elektron. Atom kupron ni warna apa dia? Warna perang. So kita akan nampak enapan perang terbentuk. So yang enapan perang akan terbentuk pada elektrod kupron. So kita akan nampak, boleh juga kita katakan elektrod kupron menebar. Dan satu lagi pemerhatian kita boleh terangkan dari segi aspek warna. Kupron 2 sulfat ni warna apa? Warna biru. So biru disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ion kupron 2. Bila ion kupron 2 telah menerima elektron membentuk atom kupron, so kita akan dapati dalam larutan lama-lama ion kupron 2
berkurang. So bila berkurang, maka kita akan dapati warna biru pudar. Okey, ataupun menjadi tidak berwarna. Okey, baiklah pelajar-pelajar, cikgu rasa kita berhenti setakat ni. Pelajar rasa mungkin sekali tengok video cikgu buat ini mungkin tidak boleh memahami lagi. Cuba tengok kali yang kedua. Tak boleh juga tengoklah kali yang ketiga, insya-Allah. Selepas pada tu cikgu rasa pelajar boleh faham pengaliran elektron pada satu jarak. Dan jangan lupa cikgu sediakan soalan dalam Google Classroom. Pelajar boleh jawab soalan itu bagi meningkatkan lagi kefahaman pelajar. Okey, selamat belajar. Okey, selamat belajar.